Bila dibawa mai satu orang yang minum arak ke depan Nabi, Nabi kata idribuhu, pukul dia ni. Pakat pukul itu pukul dengan apa? Ada yang pukul dengan tangan, ada yang pukul dengan kasut, ada yang pukul dengan kain. Dan bilangan dia berapa tak diceritakan dalam hadis tu. Mana nak boleh cerita? Kasut naik balik ni, tangan mai balik ni, kain ribah mai kat belakang, mana boleh kira? Mana tahu 40 ke 80 ke dah 100 dah ke? Berapa tak tahu. Maka kerana itu dia kata maka hukum ke atas orang yang minum arak itu bukan hukum hudud, itu hukum ta'zir. Ada sebahagian ulama kata lagu tu. Tapi jumhur mengatakan dia hukum hudud. Apa pun tak apa, yang pentingnya hukumnya pukul. Maka apa yang jadi di Kuantan tu, hukum dijatuhkan oleh hakim mahkamah syariah ni hukum sebat. Cuma dia nak kena perincikan sebat tu macam mana. Sebat dalam Islam bukan sebat nak membunuh, bukan sebat ni sebat nak sebat itu sebat untuk nak bagi pengajaran. Itu sebab pukul dengan kasut pun tak apa, pukul dengan kain pun tak apa, pasal bukan nak membunuh dia, bukan nak mencederakan dia, tetapi nak bagi malu dan nak bagi supaya itu pengajaran, lain kali dia jangan buat. Tapi hukum yang dilaksanakan di negara kita lah ni, kalau kata sebat tuan-tuan, ya Allah, orang yang buat salah jenayah ni kalau dijatuhkan hukum 10 tahun penjara pun dia tak apa lagi. Jangan kata 10 tahun penjara dan 2 sebatan rotan, dia tak mau yang tu. Sebat sampai keluar isi atas belakang ni, itu Islam tak bagi. Itu tak bagi. Sebat ni sampai sebaris itu keluar isi, jadi longkang belakang dia tu, jadi lubang bekas kena tu. Lepas kena satu tu, angkat pergi berubat apa-apa semua dulu, tengoklah berapa bulan pula sebat pula lagi satu. Islam tak suruh lagu tu. Pasal apa? Pasal itu dah nak jadi macam nak membunuh orang. Sebab dalam Islam ni angkat pun dia tak boleh lebih daripada paras bau. Pukul pula ada anggota tak boleh pukul. Wala tadribil wajh, Nabi kata jangan pukul muka. Jangan, dia ada tempat tak boleh pukul, dia ada tempat boleh. Islam ni sangat bertimbang rasa. Walaupun kepada orang salah, Islam ni sangat bertimbang rasa. Tuan-tuan, kita kena ada satu niat dalam hati, satu harapan dalam hati. Kita nak tengok satu hari negara kita jalan hukum Islam. Kita nak tu, kena ada simpan dalam hati, aku nak satu hari benda ni jalan. Pasal apa? Pasal ini perintah Allah. Simpan niat tu. Mati kita dalam keadaan kita ada niat tu, niat nak melihat agama Allah didaulatkan, kita mati Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda yang disebut di dalam hadis Nabi SAW. Jadi minum arak ni tanda yang boleh menyebabkan bala Allah turun. Dia kata walubisal harir, dan apabila sutra menjadi pakaian semua orang, tak kira laki-laki perempuan, nak pakai setera. Sini saya baca sikit. Laki-laki banyak pakai setera pada hari ini. Maka ini satu perkara yang banyak ada terjadi pada zaman kita ini. Banyak laki-laki orang Islam pakai setera, dan telah dipermudah-mudahkan mereka itu akan hukum sutra itu. Ni jadi. Itu sebab kita kena baca. Kata dia memakai setera campur itu tidak apa. Kita hari ini kita suka bagi longgang hukum agama. Nak pakai juga, laki-laki ni nak pakai juga setera, tak apa, setera campur tak apa. Dan memakai yang sedikit sedera itu, sutera itu tidak mengapa. Dan memakai sapu tangan sutera itu tidak mengapa. Dia duk nak bagi longgang. Agama kata tak boleh. Kita nak tak apa, kalau tai buat daripada sutera tak apa, sapu tangan sutera tak apa. Siapa kata tak apa? Agama kata tak boleh. Laki-laki, Nabi kata dua benda haram ke atas orang laki-laki. Apa dia? Meh dan sutera. Tak boleh ya, walau sikit walau banyak. Imam Nawawi kata dia tak kira sikit tak kira banyak, dua benda ni orang laki-laki tak boleh pakai. Maka sama dengan haram sutera ni ialah meh, ialah suasa hak orang laki-laki duk pakai ni. Cincin suasa hak kita pakai tu campuran meh dengan benda lain, meh dengan perak. Kita pergi duk kata kalau meh korang perak lebih tak apa. Siapa kata? Agama kata tak boleh. Sikit ke banyak ke tak boleh. Awak yang dah agama kata tak boleh, pergi duk nak bagi jadi boleh, ni pasal apa? Ini kita
Kita suka macam tu dengan agama. Kita suka nak ejas, nak bagi ikut kita, bukan kita nak ikut agama. Ini perbahasan main ni pasal benda ni. Dia kata maka jadilah benda ni macam tu. Tunggulah bala Allah akan turun. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Nabi ada sikit lagi ya. Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Dan apabila penyanyi perempuan dan juga muzik bunyi-bunyian diagung-agungkan, bala Allah nanti mai. Perempuan hari ni mengaji tak pandai tak apa, suara pergi sedap. Minum kordial asam Jawa hari-hari, suara hang sedap, hampir masuk pertandingan menyanyi apakah, sekelip mata hang jadi orang kaya. Mak dia sujud syukur anak dia jadi penyanyi. Dan anak pun hadiah dia dapat tu bagi mak pergi Mekah pula. Cantik tuan-tuan. Sedangkan hadis amai ni dia kata apa? Wattukhizatil qainat wal ma'azif. Bala Allah nanti mai apabila perempuan menjadi penyanyi. Dia kata. Dan bunyi-bunyian alat muzik ini diagung-agungkan. Ini tu saya cakap tuan-tuan. Majlis kalau tak masuk hak ni jadi macam tak sempurna majlis tu. Kadang-kadang sampai kita ni hak orang agama ni pun dijemput pergi majlis tu. Jadi tak kena duduk. Jadi tak kena duduk. Kita dijemput nak bangkit tak kena majlis tu. Tak pi pun tak kena. Pi nak suruh tunggu dia jadi kacau lah. Dah kita pi duduklah majlis tu, dia panggil mai satu penjuru tu dengan duk buat Allah, dia lemah perut ni, takkan masa tu nak buat keluar Quran duk baca surah Al-Mulk pula. Ambil Quran buka, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillah tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa, pakai duk tengok kita pula ni haji mana pula mai duk baca. Tak ada pun duduk baca Yasin terus, Yasin wal Quranil Hakim. Tengok dia bercempung dengan kita dengan bangku sekali bubuh di luar. Pada awal betul sapi. Pasal apa? Pasal orang yang buat majlis ni dia tak tahu kata benda tu tak sah buatlah. Susah tuan-tuan, susah. Punca dia apa tuan? Tak mengaji. Tak mengaji. Mengaji baru kita jumpa, oh rupanya benda ni adalah hadis. Baru kita jumpa pun ni pun dah nak pukul 10 dah. Kalau berhenti awal bulan depan dah puasa, lepas tu dah raya tu nak tak tahun depan pula baru nak jumpa. Tu pun kalau tak jadi apa-apa. Kalau jadi apa-apa tak habis baca, jadi tak dengar cerita kata tak boleh benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila jadi benda-benda ni sampai lagu tu Nabi kata, dan akhir sekali Nabi kata wa la'ana akhiru hazihi al-ummah awalaha, dan melaknat dan mengutuk dan mencaci orang akhir ini akan orang yang dahulu. Orang-orang kemudian ni duk caci, duk kata macam-macam kepada ulama-ulama yang muktabar yang dulu-dulu. Piduk kondem Imam Syafi'i, piduk kondem, weh hang siapa hang nak katakan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu keturunan Nabi sebelah mak dia. Imam Syafi'i itu dengan kita, dia lagi dekat dengan zaman Nabi daripada kita. Imam Syafi'i itu kecil-kecil dah hafaz Quran. Imam Syafi'i itu hadis ribu-ribu ada dalam diri dia. Kalau ada satu dua kesilapan dia, itu biasa atas kapasiti manusia berbanding dengan silap kita yang beribu-ribu. Dia kalau ada silap mungkin satu dua, kita ni mungkin ribu-ribu silap kita. Belajarlah hormat ulama dulu yang muktabar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila berlaku keadaan-keadaan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyartaqibu 'inda dzalika rihan hamra au khasfan au masqa. Dan apabila berlaku semua benda yang disebutkan tadi, maka tunggulah Allah akan bawa mai. Yang pertama rihan hamra, dia kata angin merah. Kita sebut angin ahmar. Angin ahmar. Angin ahmar ni macam-macam tafsiran dia. So Nabi cuma sebut rihan hamra, angin merah. Ada setengah ulama kata rihan hamra, angin merah ini adalah angin ribut taufan yang apabila mai dia membawa bala bencana kepada semua rakyat. Satu. Ada setengah kata rihan hamra ini angin ahmar yang bila mai dia nak mai tak tahu bila, tak tahu pun kena stroke.
macam Allah yang raham apa director filem apa baru ni, Angin Ahmad, tengah duk present kata Harjah